Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Ali binti Magawi, pelajar pengurusan ijazah sarjana muda, pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia. Tujuan saya datang menemui Puan untuk mengetahui tentang isu jenayah yang berlaku di Bandar Baru Berjaya. Okey, sebelum itu boleh saya tahu tentang latar belakang Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah binti Ismail. Umur saya 45 tahun. Sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Seorang lelaki dan 3 perempuan. Anak sulung lelaki sudah bekerja sebagai tentera di Sarawak. Yang keduanya bekerja di sebuah kilang di Perai, dan 2 orang lagi masih belajar di sekolah menengah Seri Enggang. Saya tinggal di Bandar Baru Berjaya dan bekerja sebagai pembantu pemaju masyarakat Tadika. Seterusnya saya nak tanya kepada Puan tentang latar belakang politik yang Puan pegang. Saya menjadi ketua wanita cawangan Sungai Batang. Mula dilantik oleh Akak Umbi pada 2005 hingga 2020 kan. Sudah maknanya sudah 15 tahun saya bergiat dalam bidang politik dan menggalas tanggungjawab saya lah sebagai ketua UMNO cawangan Sungai Batang. Saya masih menggunakan nama cawangan Sungai Batang kerana saya masih menggunakan nama cawangan Sungai Batang kerana Bandar Baru Berjaya belum diisytiharkan lagi oleh pihak atasan. Boleh Puan ceritakan tentang latar belakang kampung? Okey. Saya dulunya berasal dari kampung besar Sungai Batang dan kami dipindahkan di sini. Diberi penempatan semula kepada kami di Bandar Baru Berjaya ini. Kami satu kampung seramai 600 orang penduduk dipindahkan di Bandar Baru Berjaya ni, dan kami diberi pampasan seperti duit, rumah dan 1 ekar ladang untuk diusahakan untuk cucuk tanam seperti getah lah, tanaman kekal getah, untuk kemudahan kami di sini lah. Apakah terdapat masalah atau isu yang berlaku di kampung ni? Isu jenayah seperti ketom ke dadah atau sebagainya? Okey, isu jenayah di kampung Bandar Baru Berjaya ni banyak sangat lah. Seperti ketom ni kan sampai di sekolah menengah pun ada murid-murid yang membawa ketom dijual di sekolah, sampai tahap macam tu lah. Jadi cikgu terpaksa mengambil AADK untuk ke sekolah untuk membuat urine test terhadap kanak-kanak di sekolah tersebut lah. Jadi cikgu pun dengan AADK mengambil keputusan yang tepat lah untuk kanak-kanak yang mengambil ketom tu lah. Okey, untuk dadah kebanyakan remaja-remaja yang kita kata kurang pendidikan lah, kurang pendidikan agama. Lalunya orang dalam kampung Berjaya ni mengambil bekalan dari tokan luar lah. Jadi penduduk di sini kebanyakannya remaja lah yang mengambil dadah. Okey, ketiganya mencuri. Mencuri ni banyak. Dia punya spek dia. Mencuri pertamanya mencuri tanaman. Mencuri tanaman ni seperti depa mencuri pisang, mencuri sekerak, topi keledar. Okey. Yang keduanya mencuri
jenis ternakan seperti kambing, burung dan lain-lain lagi lah. Okey, keduanya kategori pecah rumah. Pecah rumah ni mereka mencuri seperti tonggas, barang-barang kemas dan barang berharga. Bukan setakat pecah rumah, tabika juga mereka pernah masuk mencuri seperti makanan kering lah, seperti Coco Crunch, cornflake, roti, Milo dan susu. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Puan, apakah pandangan Puan tentang faktor berlakunya jenayah dekat kawasan ini? Okey, faktor berlakunya jenayah di kawasan ni, pertamanya ialah didikan agama lah. Ibu bapa tiada masa untuk berkomunikasi tentang agama, apatah lagi hendak solat berjemaah sekali. Jadi ibu bapa tiada masa untuk menasihati anak-anak mereka tentang hukum akan agama. Keduanya, kurang didikan daripada ibu bapa. Ibu bapa sekarang tiada masa menegur anak-anak ataupun tak berani nak tegur. Mereka risau anak-anak mereka akan keluar dan lari dari rumah. Secara tidak langsung anak-anak ni akan mencari sahabat ataupun rakan-rakan lain untuk menceritakan masalah mereka dan menceritakan masalah mereka yang dihadapi lah. Ketiganya, kurang kasih sayang dari ibu bapa. Ibu bapa ni tiada masa yang banyak untuk diluangkan bersama anak-anak mereka. Ibu bapa ni lebih memikirkan bab kerja daripada kepentingan anak-anak. Jauh sekali ibu bapa membawa anak-anak ni bawa makan angin ke, bersiar-siar ataupun bercuti. Sebab mereka tidak mempunyai pendapatan yang banyak. Hanya cukup untuk makan dan pakai seharian sahaja. Keempatnya, stres. Contohnya macam ni. Rakan-rakan mereka membawa duit poket ke sekolah lebih dan mewah berbelanja. Sedangkan si dia hanya diberi RM2 sehari oleh bapanya untuk ke sekolah. Disebabkan oleh tekanan macam ni, tanpa berfikir panjang, si dia mengambil keputusan untuk mencuri dan memecah masuk ke dalam rumah orang untuk mendapatkan duit dan barang-barang berharga untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti dia ambil duit tu, ajak kawan-kawan joli, ataupun beli benda-benda makan yang banyak, lepak duduk satu tempat sambil melepak dan merancang apakah lagi perancangan yang boleh mereka buat untuk mendapatkan duit yang lebih. Keempatnya, faktor pengangguran. Di zaman sekarang ni susah untuk mendapatkan kerja yang lebih baik dan gaji yang tinggi untuk menyara kehidupan mereka maupun keluarga mereka. Contohnya di zaman PKP ni, banyak berlakunya kecurian dan pecah rumah disebabkan kebanyakan mereka diberhentikan kerja dan tiada sumber pendapatan untuk membeli makanan ataupun susu, pampers anak. Jadi mereka mengambil keputusan seperti mencuri untuk keluarga, untuk anak-anak. Pada pandangan Puan, apakah cabaran untuk atasi masalah jenayah kat kampung ni? Cabaran untuk mengatasi masalah jenayah di kampung ni susah sikit untuk kita mengatasi masalah ni lah. Sebab pertamanya ibu bapa dan rakan-rakan serta saudara mara mereka tidak mengambil berat terhadap mereka ni. Tidak berani nak menegur dan tidak diberi perhatian lah. Okey. Masyarakat susah sebenarnya, masyarakat juga susah untuk menegur dan membendung masalah ni. Sebabnya ibu bapa pun tidak menegur, macam manalah masyarakat ni nak menegur. Jadi mereka kalau kata menegur pun mereka tidak akan mengisah lah. Tak kisah. Contohnya macam tabika,
kami baru ni dia pecah masuk. Kami telah pun membuat report di balai dan pihak polis telah menjalankan tugas mereka. Tetapi perkara begini masih berlaku disebabkan kemungkinan mereka lebih seronok bergaul dengan kawan-kawan, mencuri, makan sambil berbincang, bersantai. Apakah lagi dan ke mana tujuan mereka sebenarnya. Okay. Keduanya, macam saya kata tadi, pengaruh rakan sebaya itu lebih kuat daripada ibu bapa. Contohnya, ada individu yang telah cuba untuk berhenti daripada minum ketom ataupun menghisap dadah ni. Mereka cuba sedaya upaya untuk berhenti, tetapi malangnya ada rakan sebaya yang cuba untuk merosakkan mereka lagi. Jadi dengan kurang kesedaran dan kurang jati diri mereka sendiri menyebabkan mereka terjebak kembali ke tempat asal mereka lah, iaitu perkara-perkara yang tidak elok seperti ketom dan menghisap dadah. Okey, dengan ini maka berakhirlah pertemuan saya dengan Puan pada hari ini. Terima kasih kepada Puan kerana sudi berkongsi maklumat tentang jenayah yang berlaku di Bandar Baru Berjaya. Sama-sama, dan terima kasih kembali kerana sudi menemu ramah saya. Semoga dengan sedikit penerangan ini dapat membantu Cik Alia untuk melakukan tugasan tersebut. Semoga Cik Alia terus berjaya di masa akan datang, insya-Allah.